Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera pada hari ini pendidikan jasmani tingkatan 2 pula. Tajuknya daripada unit 3, pengurusan mental dan emosi. Kita akan tengok sedikit standard pembelajarannya. Apa yang perlu kita pelajari pada hari ini adalah menyatakan pelbagai situasi konflik dan situasi stres, mengaplikasi cara mengurus konflik dan mengurus stres, dan juga menilai kesan konflik dan kesan stres terhadap kesihatan diri dan juga keluarga. Okey, kita akan tengok sedikit. Okey, konflik dan stres merupakan situasi yang sering dialami oleh remaja. Agaknya remaja ni banyak masalah agaknya. Mereka yang dilanda konflik dan stres sukar untuk mengawal diri dan berkemungkinan cenderung untuk mengambil tindakan negatif yang akhirnya boleh membinasakan diri sendiri. Ini remaja ni adalah orang yang ataupun individu yang selalu perlu kita beri nasihat lah. Okey, supaya tindakan-tindakan yang diambil itu dapat kita kawal dan kita pandu mereka lah ya. Kebiasaannya keputusan-keputusan yang diambil oleh remaja ini boleh cenderung ke arah yang negatif. Individu yang sihat mental dan emosi berupaya mengekalkan hubungan yang harmoni dengan orang lain, aktif dalam aktiviti kemasyarakatan dan boleh memberi sumbangan kepada masyarakat. Itu individu yang baik. Dapat kita kurangkan stres tu. Kita tengok sedikit dialog pada dua orang pelajar ini. Dia kata, saya ingin memohon maaf daripada awak atas apa yang telah saya lakukan tempoh hari. Baiklah, saya maafkan awak. Kita perlu saling memaafkan dan mengelakkan emosi yang negatif. Ini antara dua dialog dua orang pelajar yang mungkin salah seorangnya telah melakukan kesilapan ataupun kesalahan. Lantas seorang lagi pada memaafkan. Ini yang paling penting dalam kita punya kemasyarakatan. Ada sanggup merendah diri meminta maaf dan yang seorang tu menerima dengan hati terbuka untuk kita memaafkan. Itu paling bagus sekali lah. Okay, kita tengok. Okey. Pengurusan konflik. Konflik merupakan situasi seorang yang mempunyai persepsi atau pandangan bahawa terdapat pihak lain cuba menentang dan melakukan perbuatan atau tindakan yang merosakkan pihak lain. Okey. Persepsi sahaja. Dia merasakan bahawa tingkah laku itu cuba menentang pihak lain. Dalam keadaan biasa, konflik bermaksud perselisihan, namun boleh dimaksudkan sebagai pertelingkahan atau pertikaian. Ada tiga perkataan yang penting dekat sini, iaitu perselisihan dekat sini, perselisihan. Yang kedua adalah pertelingkahan atau pertikaian. Ini adalah ayat-ayat yang penting dalam konflik. Konflik seringkali dilabel sebagai tindakan yang negatif dalam keadaan tertentu, namun mampu membawa hasil yang baik bergantung kepada keadaan. Kadang-kadang kita rasa konflik ni perlu untuk kita perbaiki diri sendiri atau diri orang lain tu. Kadang-kadang kita menegur dan orang tu masam muka, tapi yang sebenarnya teguran kita ni adalah untuk kebaikan. Itu kadang-kadang boleh orang tak suka tu yang menyebabkan konflik berlaku lah. Itu yang dikatakan boleh mampu membawa hasil yang baik. Stres merupakan keadaan wujudnya ketidaksesuaian antara situasi yang diinginkan dengan keadaan dan keseimbangan psikologi, biologi atau sistem sosial individu yang terlibat. Ini stres. Stres ni seperti tekanan. Sangat-sangat tertekan. Stres juga membawa maksud keadaan fizikal atau ketegangan mental. Fizikal atau ketegangan mental. So ayat dekat sini adalah ketegangan mental yang menyebabkan perubahan pada sistem tubuh badan serta menghasilkan perasaan risau terhadap sesuatu perkara. Ini perasaan risau terhadap sesuatu perkara. Takut sangat sesuatu perkara itu terjadi. Itu yang menyebabkan orang itu stres.
Okey, antara dialog ni, mungkin cikgu dia ataupun kaunselor dia, cikgu dia, adakah kamu pernah mengalami stres? Dia kata, adakah kamu pernah mengalami stres? Cikgu dia cakap, pernah. Saya stres kerana sering dibuli oleh Haikal. Maksudnya ada rakan di dalam kelas dia membuli dia. Okay, saya pula sering dipandang serong oleh jiran kerana bermain futsal. Seorang perempuan bermain futsal pula. Jiran dia pandang lain pula. Dah macam lelaki pula. Ada cikgu, saya berbeza pendapat dengan ibu bapa saya. Okay. Itu antara dialog-dialog yang boleh menimbulkan atau mencetuskan stres di kalangan pelajar. Pelajar tu berterus terang kepada cikgu dia. Dia kata, pernahkah kamu mengalami stres? Ketiga-tiganya pernah dengan situasi-situasi yang tersendiri. Okey, sengaja mencederakan diri sendiri dan terlibat dalam penyalahgunaan bahan merupakan secara salah dalam mengurus konflik dan stres. Ada pula stres tu dia sampai cederakan diri dia sendiri. Ada stres tu jenis kalau percintaan tu dah sampai menangis-nangis, dah sampai toreh tangan, nak terjun bangunan, itu remaja lah. Itu yang perlu kita nasihatkan tu. Okey, kesan dia. Tengok. Kita ambil satu kesan dia. Kesan konflik dan stres terhadap kesihatan diri. Emosi yang tidak stabil dan tidak mampu menyelesaikan masalah. Rasa nak nangis, macam mana nak selesai masalah. Orang cakap tak nak dengar. Okey. Kecewa serta cepat naik darah dan marah. Orang-orang yang dengan stres ni memang macam tu. Okey. Rasa letih sepanjang masa. Sukar fokus terhadap pekerjaan yang dilakukan. Mudah risau walaupun terhadap perkara kecil. Sering cemas. Sering berimajinasi perkara-perkara buruk yang akan berlaku. Itu kesannya terhadap kesihatan diri. Kesan dia terhadap keluarga pula. Tengok. Okay, kesan konflik dan stres terhadap keluarga. Hubungan kekeluargaan akan menjadi renggang. Yalah, asyik nak bergaduh je. Dan tidak bersependapat. Itu yang jadi gitu. Berasa tersisih dan tidak disayangi. Kita hanya anggapan bahawa kita tidak disayangi. Tapi sebenarnya keluarga kita menasihati kita supaya tidak melakukan sesuatu perkara itu adalah untuk kebaikan diri kita. Tapi kita merasakan bahawa diri kita disisih dan tidak disayangi lah. Kurang berlaku komunikasi yang mesra dan tiada gurau senda dalam keluarga. Mungkin jarang bercakap, tak ada lawak, tak boleh, garang, ya amat. Susah macam ni. Mudah merajuk, bermasa muka dan iri hati antara adik-beradik. Yalah. Ada adik-beradik yang cemerlang, ada adik-beradik yang mendapat kelebihan. Okey. Itu yang merasakan bahawa diri dia cepat merajuk, pasang muka, iri hati dengan adik-beradik. Tingkah laku anak-anak yang liar, suka bergaduh dan mempunyai masalah disiplin. Ni yang kita tak mahu ni adalah anak-anak yang bergaul dengan orang-orang yang tak tentu arah. Jadikan masalah disiplin sehingga kan ibu bapanya suka nak kawal. Langkah-langkah menangani stres. Macam mana kita nak tangani stres ni? Rujuk kaunselor, ibu guru atau ibu bapa, berehat dengan secukupnya. Okay. Mempunyai hobi yang mendatangkan ketenangan. Hobi beli ikan ke kan, mancing. Okay. Dapatkan rawatan pakar. Ini kalau dah kronik lah rawatan pakar. Dapatkan nasihat mereka. Melakukan aktiviti sukan dan riadah sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Okay. Itu cara menangani konflik. Berbincang dengan ibu bapa, guru, sahabat karib atau konselor. Ini perbincangan lah. Okay. Ini konflik. Berbincang untuk menyelesaikan masalah. Bincanglah dengan orang tersebut. Yang kita rasakan kita mempunyai sedikit masalah tu atau ketegangan antara berduanya. Ada yang tak berpuas hati ke. Bersikap toleransi terhadap sesuatu isu, banyak akan bersabar. Ni kalau kita boleh bersabar, kita banyak akan bersabar. Didik diri untuk sentiasa menerima hakikat terhadap sesuatu kejadian yang berlaku. Okey, terimalah hakikatnya apa yang jatuh. Kalau putus cinta lah. Jangan menongging-nongging, menangis-nangis. Tak mahu. Okey, kita tengok. Ini antara contoh-contoh cara yang salah. Sengaja mencederakan diri. Mencederakan tangan. Tak ada tumbuknya, hantuk kepala lah, torih tangan lah.
Okay, itu yang pertama. Yang kedua sekali, ini banyak berlaku daripada masyarakat kita. Apabila kita mempunyai masalah, kita ambil arak untuk lupakan masalah tersebut, dadah, gam dan sebagainya. Tapi sebenarnya masalah tu tak hilang juga. Masalah tu masih ada sebab kita tak selesaikan. Dengan cara minum apa ni, boleh memudaratkan diri sahaja. Mengambil ubat tanpa preskripsi pegawai yang bertauliah, pegawai perubatan yang bertauliah. Ini ada yang terlalu Panadol lah. Nama-nama overdose. Bila overdose ni akan menyebabkan kita jadi khayal ataupun kadang-kadang boleh membawa maut lah. Okey. So itu sahaja untuk hari ini berkaitan dengan pendidikan jasmani dan kesihatan tingkatan 2, pengurusan mental dan emosi. Kita akan jumpa di kelas yang akan datang nanti. Terima kasih.